Hey guys, welcome back to my channel Lilia Picture. Apa khabar semua? Dan macam biasa, Abdi doakan korang sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya, di samping keluarga dan insan yang tersayang. Amin. Okay guys, kali ni Abdi nak share dengan korang sebuah kisah seram yang berlaku pada kawan Abali ni. Okay, satu ketika dahulu masa dia nak pergi ambil kursus singkat di sebuah college community di Melaka, dan masa itu dia menginap ataupun bermalam di sebuah homestay di Melaka lah. So apa yang berlaku pada masa itu guys? Tanpa buang masa, let we jump into the story. So guys, kisah ni berlaku masa tu kawan Abli ni, dia dengan seorang anak saudara dia sama-sama nak pergi berkursus gunting rambut, kursus salon lah, di college community di Melaka. Jadi dia ada seorang kenalan juga di Melaka tu yang tolong diorang untuk dapatkan tempat penginapan dan yang bawa dia pergi ke tempat kursus di Melaka tu lah. Jadi apa yang berlaku pada kawan Abli ni, waktu dia dah sampai di Melaka, masa tu lebih kurang kat petang dah, dia berdua dengan anak saudara dia ni sampai je di Melaka tu, di bus stand Melaka tu, kawan dia yang orang Melaka ni ambil bawa lah ke homestay. Jadi homestay tu merupakan sebuah rumah di kawasan Tanah Lot lah, rumah sebuah, bukan perumahan homestay, rumah kampung tapi rumah batu, separuh kayu. Maknanya rumah asal dia kayu, ditambah rumah bahagian depan tu rumah batu. Jadi masa dia orang sampai ni, adalah seorang makcik tu, dia ni yang menjaga homestay tu lah. Dia datang bagi kunci dekat member Abli tu. And then masa makcik tu nak habis bercakap, dia ada pesan kat member Abli ni. Dia kata rumah tu dah bahagi dua, homestay tu. Maknanya dulu rumah kayu dah tambah pada rumah batu. Cuma antara rumah kayu dengan rumah batu tu dia dah buat dinding, tapi ada pintu lah daripada ruang tamu batu nak ke bahagian rumah kayu yang lama tu, ada pintu. Dia pesan dekat kawan Abli ni, tak payah pergilah dekat yang bahagian rumah kayu tu, rumah lama tu, sebab yang disewakan untuk jadi homestay yang bahagian rumah batu ni je, yang lama tu dah tak pakai, dia kata. Jadi apa yang berlaku guys, petang tu dah waktu maghrib lah, dah maghrib nak masuk ke malam tu, member Abli ni dia nak mandi lah, macam biasa lah, sebelum nak sembahyang maghrib apa semua, dia orang nak mandi, nak bersiap-siap kan. So dia orang masuk ke tandas, tak ada gayung. Jadi member Abli ni dia beritahu lah kat saudara dia, kita nak mandi macam mana, gayung pun tak ada kan, shower pun tak ada. So kebetulan bilik air tu pula dia pakai kolah tak ada air tu, tak ada shower Jadi yang kawan Abli pun dia bagi cadangan, kita pergi ke dapur untuk cari sesuatu untuk dibuat gayung lah. And then pada masa tu anak saudara dia ni pun remind dia balik. Dia kata kita tak boleh pergi kat kawasan dapur tu, makcik tadi dah beritahu jangan pergi ke dapur tu kan. So yang member Abli ni pun dia kata, kalau kita tak pergi dapur, kita nak cari gayung macam mana? Kita bukan nak memasak pun, kita just nak cari something untuk buat gayung. Lepas tu kita keluar lah semula kan. Jadi anak saudara dia, bila pak saudara dah cakap macam tu, dia setuju je lah. So dalam keadaan yang ragu-ragu tu pun, waspada dan takut tu, so dia pun okey lah, ikut je lah pak saudara dia. So member Abli ni pun beranikan diri, dia buka pintu antara dapur dengan ruang tamu tu. Tiba-tiba dia terasa bulu roma berdiri semua, dia rasa seriau tau. Anak saudara dia ni pun sama, terkejut, rasa macam ada something je. Bila dia buka pintu tu, kawasan dapur, kawasan belakang rumah kayu tu amat berbeza dengan yang kawasan depan yang rumah batu ni. Seolah-olah macam dia orang melangkah ke alam yang lain. Walaupun keadaan masa tu masih petang maghrib macam tu, cahaya dari luar tak masuk tau. Kawasan dapur tu macam kedap sangat. Kat luar ruang tamu ni, bahagian yang batu ni okey, cerah je kan. So dalam keadaan yang separuh takut ni, berani-berani ni, dia orang berdua ni pergilah ke dapur. Bila dia orang pergi ke bahagian dapur tu, rumah kayu tu, tiba-tiba macam-macam bunyi
yang daripada sunyi sepi tadi, dia orang terdengar macam-macam bunyi kat kawasan dapur tu. Ada bunyi TV yang terpasang. Dalam kawasan dapur tu ada 2 bilik lagi, 2 bilik tidur. So bunyi TV tu datang daripada bilik tidur tu, bilik tidur yang kat dapur tu. Jadi member Abli ni dia rasa macam dia pandang anak saudara dia pandang dia. So anak saudara dia pegang tangan dia tu dalam keadaan yang ketakutan tu. Jadi kawan Abli ni dalam keadaan yang makin takut tu, dia cepat-cepat dia terpandang terus ada satu besin. Besin tu dekat kawasan tempat masak tu lah. Dia ambil besin tu, terus dia keluar daripada kawasan dapur tu dan dia tutup pintu tu balik. Nak dijadikan cerita lah, mungkin dia orang berdua ni dah terlanggar pantang larang yang makcik tadi pesan. Dia dah terbuka pintu tu dan benda-benda tu pun keluar dari situ. Jadi malam tu guys, okay, bila dia orang dah keluar makan and then balik semula ke homestay, lebih kurang dalam pukul 9 lebih macam tu, dia orang nak iron baju untuk pergi kursus esok tu lah. So ada papan iron dengan iron dekat dinding, betul-betul sebelah dengan pintu yang nak ke dapur tadi. So dia orang pun memberanikan diri, gila-gila lah iron baju. Mula-mula anak saudara dia, yang member Abli ni duduk atas sofa sama-sama main telefon, temankan anak saudara dia ni iron baju. Bila anak saudara dia dah siap iron baju, giliran dia pula iron baju. Tengah dia iron baju guys, tiba-tiba dia terdengar something dari ruang dapur rumah tu. Okay? Seolah-olah macam ada benda yang mencakar dinding kayu rumah tu. So dia pandang anak saudara dia, sebab dia takut dia seorang je yang dengar. Anak saudara dia pandang dia, anak saudara dia anggukkan kepala. Jadi dia ni tanyalah, kau dengar benda apa tu? Lepas tu yang anak saudara pun, apa benda tu kan? So dia orang cuba beranikan diri, dia siap je iron baju dia, terus dia ajak anak saudara dia masuk bilik lah. Pintu bilik dia orang ni pula memang nampak terus ke pintu dapur tu, pintu yang nak pergi ke dapur tu. Masa yang dia orang nak tidur dah, agak lewat juga pasal dia dah dalam keadaan takut tau. Dia beritahu anak saudara dia, pakcik tak dapat tidur ni kan, tak boleh nak tidur. Dalam pada ketakutan macam tu, pintu bilik dia tadi, kan kepala dia kat pintu, kepala dia orang ni tidur kat pintu, maknanya pintu belakang kepala dia orang lah, sebab dia orang tak nak menghadap ke pintu kan. Tiba-tiba dia orang terdengar pintu bilik dia orang dibuka. Okay, dia dan anak saudara dia realise dan sedar dan dengar benda tu berlaku. Dia terasa ada satu lembaga datang dari arah belakang, berambut panjang, berdiri dari belakang kepala diorang dan menjenguk diorang. Muka yang buruk bertaring, perempuan yang tua, macam dah lama dah mati, tapi dalam bentuk macam tu lah hantu tu menjenguk diorang dua yang tak dapat tidur tadi. Jadi apa yang berlaku, member Abli ni dia tak boleh buat apa. Anak saudara dia peluk dia tutup tarik selimut, dia baca je apa yang sempat dia baca masa tu. Memang agak lama juga, dia kata lebih kurang dalam 10 ke 20 saat benda tu berdiri merenung, tunduk ke atas. Sebab kita boleh nampak daripada dalam selimut ni, kita boleh nampak macam ada bayang tu kan. So tak lama lepas tu, bila benda tu dah hilang, diorang ni pun dalam keadaan takutan, diorang pasang mengaji kuat-kuat dalam handphone, dan diorang cuba tidur sampailah pagi esok. Bila pagi esok tu, diorang tak cerita lagi dekat member dia yang budak Melaka ni. Diorang terus keluar, diorang terus nak check out. So member dia ni pelik lah, saya nak check out, kata tengah hari nanti baru korang nak check out kan. Jadi member Abli cakap, tak apalah, tak jadi nak check out tengah hari, check out terus lah. Maknanya lepas habis kelas kursus nanti terus balik lah. Then masa nak pulangkan kunci homestay tu pula, member Abli ni cuba call makcik yang jaga rumah tu lah, Makcik Fatimah nama dia. Cuba call tapi tak dapat. So dia orang pun tinggal je kunci dekat atas, ada macam satu rak dekat luar pintu tu, dia dah kunci pintu tu, tinggal kat situ, and then dia orang belah balik. So itu yang berlaku pada member Abli tu, gangguan di homestay dekat Melaka yang pernah berlaku kat atas dia dengan anak saudara dia satu ketika dahulu. So guys, itulah kisah seram yang Abli nak share dengan korang untuk kali ni. Kisah di mana member Abli diganggu semasa menginap di sebuah homestay di Melaka satu ketika dahulu.
Sehingga kita jumpa lagi di kisah-kisah seram yang akan datang di Lila Pictures. Salam sayang dari Lila Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.